Tuan-tuan yang tak sempat niat i'tikaf tadi, kita niat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti niat i'tikaf di masjid. Sunnatullahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, Tuan Pengerusi, jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah. Pertamanya sama-sama kita lafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni seperti jadual lah yang dijadualkan, masih lagi lah kita dapat bersama, masih lagi dapat diberi kesempatan dengan tenaga, dengan kesihatan, dengan sebagainya lah, untuk duduk sini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung dalam kitab ini, Hukum Muslim, Akhlak Seorang Islam, dalam bab keteguhan akidah. Kita dah baca dah banyak dah, dah nak habis dah ni bab ni, keteguhan akidah. Macam mana akidah kita ni, amal ataupun amal soleh kita buat ni, kita ni buat amal soleh lah ni, buat ibadah, dia tak jadi sebagai satu amal kalau akidah tak kuat, iman tak kuat. Kita dah sebut dulu, ramai je orang yang buat amalan, beramal, tetapi amalannya tidak diterima. Kenapa? Kerana akidahnya tidak baik. Ni zaman Nabi adanya orang munafik, mereka pun beramal, kan? Orang munafik solat sama solat, bahkan Nabi lagi, jadi makmum dengan Nabi lagi, tapi tidak dikira amalan mereka. Sebab apa? Akidah, keyakinan kepada Nabi tak kuat. Apa yang Nabi suruh, mereka ambil mana yang ikut suka, mana yang rasa sesuai ambil, mana yang rasa macam tak berapa suka tolak. Tak boleh. Akidah dia bukan macam tu. Sebab tu dia ajar matematik ni, matematik agama ni, dalam Islam ni, matematik dia bukannya kita kata macam matematik yang kita belajar kat sekolah, 6 tolak 1 5, kan? 6 tolak 1 kalau kita belajar ada 5 lagi. Tetapi dalam agama, dalam bab keyakinan, akidah sebagai ni, 6 tolak 1 jawapannya kosong. Bukan 6 tolak 1, 6 tolak 0.001 lagi pun kosong. Kenapa kira begitu? Kerana keyakinan kita, i'tiqad kita, akidah kita kena semua 100%. Dia tak boleh kurang sikit. Yakin dengan apa yang Nabi bawa, yakin dengan apa yang Allah turunkan ni, dia kena 100%. Dia tak boleh 99.9. 99.9. Wah, tinggi dah tu, hebat dah. Tak boleh. Dia mestilah 100%. Jadi itu. Sebab tu dalam bab akhlak, walaupun kita baca kitab akhlak, tapi dalam kitab akhlak ni ada satu bab disebut tentang akidah ni kena teguh. Barulah akhlak ni cantik. Islam ni dia didirikan atas 3 asas. Iaitu akidah, ibadah dan juga akhlak. 3 ni kena ada. Ada akidah kuat, ibadah tak buat, akhlak baik, tak jadi juga. Akidah kuat, ibadah bagus, akhlak buruk, tak jadi juga.
Ibadah bagus, akhlak pun bukan main bagus. Akidah pula tak bagus, tak jadi juga. Tiga-tiga tu kena ada. Ya. Jadi walaupun kita bercara tentang akhlak, tetapi dalam akhlak ni masih lagi. Sebab tu dalam bab dalam kitab ni, dalam kitab Khuluqul Muslim ni, Syekh Muhammad Al-Ghazali ni, bab yang pertama dulu, kalau ingat lagi, bab pertama mula-mula kita belajar dulu disebut tentang rukun Islam. Rukun Islam tu ibadah, solat, puasa, zakat, haji. Dalam rukun Islam itu dikaitkan dengan akhlak. Solat, kita solat tu, dalam solat tu dah latih dah akhlak. Macam mana? Dalam solat tu dilatih dengan peraturan-peraturan yang ada. Banyak dalam bab solat tu kadang kita nak kaitkan dengan akhlak ni. Bab penyucian suci, taharah. Kan? Nak solat, taharah kena diberatkan. Solat tapi tak suci, tak bersih, bernajis, maka ditolak. Itu akhlak. Dari segi menjaga kebersihan diri. Dia bukan setakat menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan pakaian, menjaga kebersihan tempat nak solat. Ya? Dan juga menjaga kebersihan hati. Banyak benda tu. Tu dalam bab tu. Solat, buat solat bukan main khusyuk, tapi lepas mayang rasa sombong dengan ibadah yang kita buat, habis tak diterima juga. Banyak diberkait. Ya, bukan kata bila kita solat itu kita telah melaksanakan ibadah selesai, belum. Ya. Kita solat tu, minggu lepas punya solat. Minggu lepas solat, bukan main jaga apa semua. Tiba hari ni rasa sombong dengan solat yang minggu lepas. Seminggu dikira ibadah, tiba hari ni sombong, potong. Ya, terus dipotong. Dipotong tak dikira dah. Ya. Cuma dalam bab kebaikan ini, bila kita buat benda baik, buat amal baik ni, ya, buat amal baik ni, Imam Ghazali disebut, ya, kita buat baik, kemudian ada riak, sombong, kita takbur, ada riak ke apa semua, benda yang merosakkan ibadah tu dia tak terus padam. Ya, kita buat ibadah, contoh kita solat, timbul rasa riak, saya ni ataupun ujub ni rasa bangga dengan apa kita buat, rasa ujub ni, kalau kita sebut takjub, pelik dengan diri kita. Aku ni boleh hari-hari pergi masjid. Ya, orang lain nak pergi masjid seminggu sekali pun payah, Jumaat pun kadang-kadang miss. Kita ni setiap waktu ada. Itu takjub tu. Ujub ni penyakit, dia habis rosak. Ya, Imam Ghazali kata, kalaulah kita buat ibadah tu ada perasaan ni, sama ada riak ke, ujub ke, takbur, tak ada pahala. Tetapi ibadah tu tidak terus dibuang. Ibadah tu tak dibuang terus. Dia akan jadi pending. Pending tu maknanya dia simpan sekejap. Tak dikira tapi dibekukan dulu. Ya. Okey. Contoh kita hari ni datang masjid. Rasa kita baik. Saya datang masjid ni baik. Orang datang ke masjid tu bukan main malas ni kan. Dalam malas, tak tahu sembahyang ke tidak. Kita dalam hati tak cakap di mulut, dalam hati je. Tapi di situ pun dah rosak. Maka ibadah kita datang ke masjid hari ni tak dikira. Tapi tak dikira tu bukannya yang kita buat ni ditolak. Allah pendingkan ibadah itu sampailah kita mati. Sampai mati masih lagi macam tu rasa, maka barulah dikira tak ada. Tidak dikira amalan. Tapi kalaulah buat ni minggu lepas punya, hari ni tiba-tiba rasa sedar, ya Allah, dulu rasa sombong, takbur, tiba-tiba terasa insaf. Tiba-tiba terasa sedar pula, tak patut dengan buat benda tu rasa sombong. Tiba hari ni insaf, bertaubat ataupun minta ampun, ya Allah, minta ampun dengan perasaan yang berlalu tu. Bila kita minta ampun, kita insaf sekarang ni, maka yang dulu pending tu Allah kira balik. Itu. Sebab tu kita cerita minggu lepas kisah bagaimana Fudail bin Iyad, kan? Kalau ingat lagi macam mana kisah nasihat Fudail bin Iyad kepada seorang lelaki, umur yang berbaki ini, inilah umur untuk kita baiki dan juga kita elok. Ya. Baiki apa? Baikilah ibadah yang dulu masih pending, sepatutnya kena reject, kita
kita timbulkan keinsafan, ya, dan juga kita sedar dengan kesilapan itu, barulah Allah kira balik. Jadi ibadah tu dapat sebagai satu kebaikan yang kita buat. Itu dia. Baik. Lepas tu kita tengok dalam ni bab keteguhan akidah, ya. Baik. Manusia adalah makhluk yang paling baik ciptaannya dan mempunyai kedudukan yang paling tinggi, ya, di muka bumi ni. Tu dia. Kita ni lah makhluk yang terbaik. Sebab tu Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia itu dalam keadaan sebaik-baik kejadian. Sebaik-baik kejadian. Kita akan jadi lebih baik. Amal kita ni akan jadi baik melebihi malaikat. Kalau kita betul dengan sifat waraknya, dengan takwanya, maka kita akan jadi lebih baik. Tapi kita akan jadi lebih buruk daripada binatang, lebih buruk daripada syaitan kalau banyak sangat keburukan yang kita buat. Ya, itu. Memang disebut kita ni adalah kejadian yang terbaik. Allah bukannya ditulis saja berdasarkan apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya, itu. Jadi kena rasa ini satu keistimewaan. Jangan rasa lah disebut manusia terbaik, relax je, buat tak tahu je. Tak rasa apa. Tak, ini terbaik ni. Ya, kita ni adalah yang terbaik. Sebab tu Allah jadikan kita ni sebagai khalifah, sebagai orang yang, sebagai makhluk yang diberi peranan mentadbir dunia ni. Ya, kita mentadbir dunia ni. Kita nak buat apa dunia ni? Buatlah. Bukit kita nak ratakan, ratalah. Payah nak di kambus, nak di taruh tanah, taruhlah. Sebab tu, sebab kita khalifah. Ya, tak ada makhluk lain yang boleh buat begitu. Tak ada makhluk lain. Habis-habis pun memerang tu dia buat empangan daripada daun-daun kayu je. Itu pun kecil je dia buat. Tapi kecil-kecil pun memerang buat. Berlaku banjir dekat Jerai tu. Kan? Tahun bila? 2 tahun lepas kan? Diselidik-selidik dikatakan sebab empangan yang dibuat oleh memerang tu pecah. Menyebabkan air turun sekali dengan banyak. Wallahu alam, betul ke tak betul. Tapi power juga dia. Dia punya kemahiran dia tu. Teknologi dia. Maknanya memerang tu dah buat berzaman dah. Punya lama, lepas tu dikukuh. Air pun banyak bertakung. Tapi akhirnya runtuh juga. Ya? Itu dia. Baik. Manusialah yang dapat membezakan sesuatu yang baik dan yang buruk, serta dapat melaksanakan dengan cara yang telah disyaratkan kepadanya. Kita je dapat bezakan mana baik, mana buruk. Ya? Binatang tak dapat nak bezakan. Binatang ni mana yang dia nampak, yang dia nak, dia ambil je. Ya? Kita buat pagar macam mana pun, kambing tu daripada luar dia dapat ada lubang, dia masuk juga. Sebab apa? Dia tak tahu yang itu bukan dia punya. Kita je dapat tahu beza. Ini bukan kita punya, ini orang sebelah punya. Tapi kadang-kadang ambil juga bila tuan rumah tak ada. Kan? Itu. Sebab keinginan. Kadang-kadang tu rasa nak tu melebihi dengan keimanan yang ada, ataupun dengan pertahanan diri tu. Akan tetapi perkara itu dapat dilakukan apabila dia benar-benar menjadi manusia yang baik. Kita ni akan jadi manusia yang baik apabila kita ni betul-betul jaga baik. Kalau tak jaga dengan baik, maka kita jadilah buruk. Kan? Lepas tu kita baca surah Asy-Syafa, alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah jadikan kita ni manusia yang terbaik, maka Allah tunjukkan, ilhamkan, fa alhamaha, ilhamkan, tunjukkan. Ya, satu jalan fujur, jalan buruk, jalan tak baik, satu lagi jalan takwa, jalan baik. Ya, kita ni bila lahir ke dunia ni, lahir dalam keadaan baik. Kita lahir ke dunia ni dalam keadaan fitrah disebut. Fitrah ni mana apa? Fitrah ni maknanya kita ni dalam keadaan beragama. Dalam keadaan kita ni meyakini Allah. Tapi selepas itu kita ini ditentukan oleh mak ayah. Mak ayah kita tentukan kita nak jadi apa. Apa agama kita? Agama kita Kristian ke? Agama kita Buddha ke? Hindu ke? Mak ayah kita tentukan. Tetapi asalnya begitu. Tetapi dalam masa kalau ditentukan dalam bentuk agama yang
tidak menyembah Allah, tapi Allah masih beri lagi akal pada kita. Diberi lagi pedoman-pedoman mana baik, mana buruk. Zaman Nabi SAW kita tengok, ya, manusia ketika itu dalam keadaan penyembahan yang sangat buruk. Buruk sangat sembahan mereka. Sembahan mereka tu bukan satu patung. Ya, sembahan mereka tu di keliling Kaabah tu ada 360 patung yang berbeza. Setiap kabilah dia letakkan patung sembahan dia. Maknanya setiap kabilah dia ada patung tersendiri. Rupa macam mana, macam-macam rupa dia. Ya. Dahlah begitu, mereka buat dalam keadaan akhlak yang tidak baik. Ketika musim haji, kalau kita baca kisah bagaimana perjalanan haji ketika di zaman jahiliah. Haji mereka bulat, boleng. Ya, tidak berpakaian. Sebab mereka menggambarkan diri mereka ni seolah-olah baru dilahirkan. Ya, itu zaman tu. Kita tak adalah macam tu, kan? Jadi itulah, kalaulah kita ni, ya, dah ditunjuk, tetap bila turunnya Nabi SAW bawa benda yang baik, maka di situ dah ada dah petunjuk mana baik, mana buruk. Kita akan pilih, nak pilih baik ke nak pilih buruk. Qad aflaha man zakkaha, Allah kata. Kalau siapa yang pilih jalan takwa tadi, berjayalah dia. Ya, dia akan berjaya. Wa qad khaba man dassaha. Maka buruklah bagi orang yang memilih jalan yang buruk. Jadi, kalau kita memilih sekarang ni dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan, alhamdulillah, ini pilih jalan yang baik, kan? Yang pertama, kita ni dah beriman dan beragama. Ni jalan yang betul dah. Kita beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Kita beriman dengan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dah betul dah. Ini dah betul dah. Ya. Jadi, kita ni dah kena dah. Cuma mungkin sekarang ni kita nak perbaiki mana yang kurang aja. Mana yang rasa longgar tu kita baiki. Ya. Jika dia menjadi manusia yang jahat, maka semua makhluk akan kutuk dia. Tapi kalau kita memilih jalan yang buruk, maka tak adalah kemuliaan pada kita. Kita tadi dijadikan manusia ni adalah makhluk yang terbaik. Bila terbaik maknanya ada kemuliaan. Tetapi kalau kita pilih cara yang buruk, maka tidak adalah kemuliaan. Inilah perumpamaan yang dibuat, ya, dalam hadis, supaya manusia yang berbuat kebaikan dan menggambarkan betapa besar dan tingginya kedudukan orang yang melakukan amal kebajikan. Kita ni kalau buat, tuan-tuan, ya, dulu kita pernah sebut lagi, ya, kita pernah sebut bahawa kita ni kalau kita jaga amal kita, jaga keyakinan, iman dengan amal yang kita jaga, tuan-tuan dah dikira sebagai waliullah. Waliullah tu apa? Bukannya waliullah kita sebut dulu kan, bukannya waliullah tu orang yang hebat, yang pelik-pelik tu. Waliullah ni ialah orang yang menjaga hubungannya dengan Allah. Ya, ini. Bila waliullah, maka Allah sayang. Maka Allah sayang. Siapa yang benci kat kita, ya, disebabkan dengan kebaikan yang kita buat, maka orang itu, ya, Nabi kata dia sedang mengisytiharkan perang kepada Allah. Jadi, alhamdulillah. Maknanya, dalam keadaan begini, maka jagalah. Perumpamaan tadi, ya, sikap terus terang seorang Muslim merupakan unsur kekuatan yang ada pada dirinya, iaitu berani menghadapi sesuatu perkara dengan hati terbuka dan penuh keyakinan. Ya. Satu lagi, kadang-kadang kita ni, mulianya kita ni kerana amal makruf nahi mungkar. Ya, kita ni dimuliakan kerana kita ni orang beragama yang jaga perbuatan baik dan tak suka perbuatan buruk. Tapi ada kala kita ni tak suka perbuatan buruk, tetapi kita tak berani nak meluahkannya. Kadang kita pandang je, ya, kadang kita tengok je apa perbuatan buruk yang berlaku. Dan kadang-kadang kita kata saya terpaksalah ikut dia walaupun buruk. Ya, sedangkan perbuatan ikutan yang buruk ni, dia bukanlah menguatkan iman kita. Dia bukanlah menguatkan keislaman kita. Ya. Jadi sebab itu disebut, kalau kita ni sepatutnya kena berani menghadapi perkara yang tidak baik, ya, dengan hati yang terbuka dan juga penuh keyakinan. Tidak menutup sesuatu yang dapat merugikan kebenaran. Ya. Kalau ada benda yang benar yang nak berjalan, jangan kita pula jadi penghalang. Ya. Jangan jadi penghalang. Kalau tuan-tuan ni antara orang yang
kawasan rumah dilalui oleh orang nak pergi ke tempat yang baik. Contoh kat taman sini kan, belakang ni, laluan tu nak pergi ke masjid, terpaksa lalu rumah kita. Ya, terpaksa lalu kawasan kita. Jangan tutup. Jangan tutup. Sebab itu adalah tempat yang baik. Setiap inci yang kita buka, kalau dalam hak milik kita, maka Allah balas itu sebagai pahala umpama orang yang berwakaf. Orang berwakaf ni banyak pahala dia. Ya, dan pahala dia tak putus-putus. Setiap seorang yang lalu, ya, umpamalah kita kata, ya, lalu kawasan tanah kita nak pergi ke masjid, bila dia buat ibadah, orang tu buat ibadah, dia dapat pahala, kita pun Allah beri pahala sama macam dia dapat. Kan senang. Kan kalau kita buat ibadah, solat ni, pahala kita je. Tapi kalau 10 orang lalu, kita buat ibadah 1, tapi kita dapat 11 pahala. Kita dan juga 10 orang tadi. Dan pahala tu dia akan berterusan. Dia tidak akan terputus selagi mana digunakan oleh manusia maupun haiwan. Ya, jadi jangan kita mementingkan keuntungan dunia dengan menutup peluang yang ada untuk dapatkan kebaikan akhirat. Baik. Pernah berlaku lah ketika Nabi SAW satu hari, putera Nabi Ibrahim Ibrahim, ya, anak Nabi, anak bongsu Nabi. Ibrahim ni anak bongsu Nabi. Kita pernah cerita dia kisah Ibrahim. Ya, dia lahir dalam keadaan cacat, kemudian meninggal ketika dalam usia bayi lagi. Usia kanak-kanak kecil, ya. Nah, ketika usia dalam setahun begitu. Ibrahim, anak kepada Nabi, anak bongsu Nabi. Sebelum tu Nabi dah ada beberapa orang anak lelaki. Tapi anak lelaki Nabi semua dah meninggal masa kecil. Termasuklah Ibrahim ni, ya, putera Nabi ni. Ketika Ibrahim ni meninggal, Nabi sedih. Ya, Nabi sedih, Nabi menitiskan air mata. Dan ketika itu takdirnya berlakunya gerhana matahari. Ya, gerhana matahari ni dunia jadi gelap sekejap. Ya, sebab matahari itu ditutup oleh bulan. Baru ni pun kita gerhana matahari. Sekejap, ketika lalu tu penuh, gelap sekejap. Dia bukanlah gelap gelita, tapi gelaplah sekejap. Ya, gerhana. Bila berlaku gerhana ni, zaman dulu orang tak dapat nak baca macam kita sekarang ni, kita dah dapat agak. Bila gerhana berlaku, ahli falak dah beritahu dah, okey, minggu depan, hari Rabu depan, gerhana. Dapat agak. Zaman tu tak. Ya. Sebab yang mengkaji itu tidak semua tempat ada. Jadi kebetulan ketika Ibrahim ini meninggal, gerhana berlaku. Jadi suasana tu umpama pelik. Umpama keadaan tu Jadi sampai ada kalangan sahabat ni, dia sebut, inilah tanda dunia ni sedih dengan kematian Ibrahim. Ya, dengan kematian Ibrahim ni, sedihnya dunia turut bersedih, berlakunya gerhana. Tu. Kadang pada kita tak ada apa pun. Kadang kita ada orang bercakap, ya, tak ada apa. Tapi percakapan sahabat ini didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, berlakunya gerhana matahari ke, bulan ke, bukan kerana mati atau hidup seseorang. Walaupun ketika itu anaknya yang meninggal. Nabi sanggah. Nabi kata, jangan jadikan fenomena alam ni, apa yang berlaku pada alam ni, dikaitkan dengan kematian ataupun hidupnya manusia. Ya. Dua kejadian ni, Nabi kata, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi, untuk kita lihat, untuk kita renung, dan juga untuk kita tengok keadaan ini. Maka Nabi kata, kalau berlaku keadaan macam ni, berlaku gerhana ni, buatlah solat. Ya, laksanakanlah solat. Ya, buatlah solat. Itu yang Nabi ajar. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk bahawa kadang-kadang kita suka mengaitkan, nak mengagungkan orang seseorang tu, kadang-kadang kita mengagungkan tu sampai melampau. Kan? Sampai melampau. Dulu kita pernah baca bagaimana Nabi menegur sahabat yang menyebut seorang sahabat meninggal,
sahabat kata dia ni ahli syurga. Memang kalau kita tengok dari sisi baik manusia tu, sahabat Nabi baik. Tapi ada sahabat kata dia ni ahli syurga ni, meninggal ni. Maka Nabi terus sanggah. Macam mana kamu tahu dia masuk syurga? Tu dia. Maknanya apabila berlaku kematian ke apa, ya, jangan melampau. Maknanya kita nak doakan dia, ya Allah berilah, semoga dia diberikan syurga. Sebut dalam bentuk doa. Tak ada masalah. Tapi jangan kita sebut dalam keadaan kita yakin dia akan dapat begitu. Sebab kita tak tahu. Ya? Kita tak tahu keadaan dia. Orang sekarang ni suka sebut. Ya? Orang sekarang ni suka sebut keadaan-keadaan tu sebagai disebut apa? Dark side. Tuan-tuan dengar, pernah dengar tak ni? Dark side. Apa buruk di sebalik dia yang kita tak tahu. Kita tak ada cari. Ya? Tapi berlaku pula sekarang ni, keadaan kita ni, orang suka mencari apa keburukan seseorang tu. Tak boleh. Ya? Tapi ya, keadaan-keadaan tu ada. Memang ada. Cuma jangan dicari. Kalau kita bertemu, jangan diceritakan. Kita pun kalau ada benda buruk, jangan cerita ke orang. Kita ada cerita ke orang, tak boleh. Ya, itu dia. Baik. Orang yang berpegang pada kebenaran, dia tak akan mudah terjerumus kepada perkara yang tidak mendatang kebaikan. Dia sentiasa mengemukakan sesuatu yang benar dan menunjukkan betapa tingginya harga dia. Ni kalau orang yang dia jaga diri dia dengan kebenaran. Ya, dia tak nak benda-benda yang buruk berlaku. Ya, bukan setakat pada dia, kepada diri dia, keluarga dia, masyarakat dia. Kita nak jaga. Ya. Kita bukan nak jaga diri saja. Kita bukan dalam kehidupan kita ni, kita nak jaga diri kita saja baik. Orang lain tak peduli. Ya, orang lain lantak dia lah. Pandai dia lah. Yang penting diri kita, keluarga kita baik. Tak boleh. Ya. Kita Islam dia tak ajar begitu. Islam ni ajar kita bermasyarakat. Kalau kita nak baik, masyarakat pun kita kena nak baik. Kan? Sebab tu kita dengar khutbah. Kan? Khutbah kita setiap kali Jumaat, itulah disebutnya. Kan? Setiap kali Jumaat, khutbah kita mula-mula dan mula kata apa? Lepas je ayat Quran tu, lepas selawat dia kata, ya, apa ayat dia? Hendaklah kita menjaga diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita daripada perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Itu. Dah, khutbah pun dah ingat. Maknanya jaga. Jadi bagi orang yang berpegang pada benda yang baik, benda yang benar, dia tak nak. Kalau ada benda buruk, bukan sekadar pada dia, pada masyarakat pun dia tak nak. Maka dia akan usahakan supaya dalam kehidupan dia bersama masyarakat ni semuanya baik. Ya. Sebab itulah dalam Islam ni dia ada istilah tadi kita sebut amar ma'ruf nahi munkar. Amar tu perintah, suruh orang buat ma'ruf, buat benda baik. Ya. Suruh orang buat benda baik. Masjid anjurkan, ya, keluarkan modal, bagi makan setiap malam, buat kuliah. Ini amar ma'ruf. Nak ajak buat baik. Sebab apa? Buat kuliah boleh buat sebagai mendidik masyarakat, menyedarkan masyarakat tentang perkara yang baik. Ya. Tapi ada satu lagi perkara yang kena jaga. Bukan sekadar kita ni disuruh sebut benda baik. Nasihat orang buat baik, suruh orang buat baik, buat anjurkan program yang baik-baik seorang ikut. Itu satu. Tapi dia ada padanannya. Dalam masa yang sama, ya, kita juga dalam masyarakat ni kena buat juga nahi mungkar. Yang ini payah sikit nak buat. Yang ini biasanya kita payah nak buat. Kita lebih suka memandang. Apa dia nahi mungkar? Iaitu mencegah benda yang tak baik. Berlaku benda tak baik dalam kalangan masyarakat ni, kampung sawah ni, ya, berlaku tak baik. Kena cegah. Kena usahakan supaya benda tu tak berlaku. Carilah jalan macam mana. Sama ada pergi ramai-ramai ke, kan? Ataupun macam mana. Buat pencegahan. Jangan dibiarkan. Jangan tu lantak dia hadir. Tak boleh. Ya, Islam kita ini mulia kerana itu. Kita ini mulia sebab kita ni saling berpesan-pesan dengan kebaikan. Dan dalam masa yang sama kita sentiasa mencegah benda yang tak baik. Barulah kita mulia. Tapi kalau kita sekadar menjagakan kebaikan, benda yang buruk kita biarkan,
benda yang buruk kita anggap itu sebagai remeh, tak jadi. Ya, tak boleh. Berlaku perkahwinan sejenis kat Malaysia sekarang ni. Kan? Ada isu sekarang ni berlaku. Kalau kita anggap itu perkara kecil, seorang dua je yang buat, tak boleh. Ya, tak boleh. Seorang dua itulah yang akan memulakan besarnya nanti. Sebab yang suka tu ramai. Kita memang tak suka, tapi yang suka ni ramai. Ya, berlaku sekarang di Malaysia. Berlaku ada perkahwinan sejenis, lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Tu, ya. Ini benda yang buruk. Yang kita kena rasakan tak suka berlaku tempat kita, terus halang. Keberanian meluruskan kekeliruan orang lain secara terus terang semata-mata didorong oleh keinginan hendak menegakkan kebenaran dan kebajikan. Jadi kadang-kadang kita perlu bercakap. Kadang-kadang kita perlu bercakap. Dan kadang-kadang cakap kita ni menyebabkan orang tak selesa. Sebab kita bercakap benda yang betul, nak masyarakat perbaiki. Kadang-kadang berlaku macam tu. Ya? Kita pun fikir, saya dah cakap dah, orang tak suka, jadi saya nak berhenti bercakap. Tak mahulah bernasihat, orang tak nak dengar. Tak. Kalau itulah prinsipnya, maka Nabi SAW berhenti awal lagi dah menyebarkan Islam. Ya? Kerana orang tak nak dengar. Tapi Nabi tetap juga bawa juga Islam tu supaya orang ikut. Dan akhirnya apa usaha yang Nabi buat itu diterima oleh masyarakat seluruh dunia. Nabi dulu dakwah dia dekat Mekah dengan Madinah je. Ya, Nabi dulu bawa Islam tu Mekah, Madinah. Lepas tu dah hujung-hujung usia Nabi barulah tersebar. Pergi ke Rom, pergi ke Parsi, pergi ke Mesir, pergi ke Habsyah. Itu pun bukan Nabi pergi, Nabi tak sampai. Siapa yang Nabi hantar? Wakil Nabi. Nabi hantar sahabat-sahabat pergi. Ya, sampai ke Parsi, berdakwah ke sana. Maka berlakulah Parsi itu seluruhnya menerima Islam. Pergi ke Rom ketika itu Rom Timur. Rom Timur siapa? Turki sekarang ni. Ya, Rom tu dia ada dua, satu Rom Timur, satu Rom Barat. Rom Barat tu yang dekat Itali, Rom Timur tu dekat Turki. Ya, jadi berjaya akhirnya Islam tu tersebar ke seluruh negara Turki. Populasi orang Islam Turki lebih ramai daripada peratus dia lebih ramai daripada Malaysia. Kita orang Malaysia ni 60% je. Turki berapa? Hampir 90%. Penduduk dia lah ramai, tapi majoriti besar di sana. Kemudian sampai kepada Mesir, ketika itu Mesir tak Islam. Ya. Nabi hantar wakil dakwah. Maka seluruh Mesir. Kemudian Habsyah, sekarang ni Ethiopia pun seluruh. Asalnya Habsyah tu negara yang sangat kuat pegangan Kristian dia. Dia Nasrani. Asalnya Habsyah ni dia negara yang sangat kuat berpegang dengan Nasrani. Ya. Tapi dengan dakwah yang dibuat, maka seluruh menerima. Sebab apa? Sebab inilah tadi. Ya, sebab amar ma'ruf, Islam ni berpegang begitu, dan juga dia ada nahi mungkar. Benda yang buruk maka terus dicantas. Benda yang buruk tak boleh dibiarkan, dicantas terus. Dalam buku kami yang lain, kata Syekh Muhammad Ghazali, dalam kitab dia, satu lagi kitab yang ditulis, Al-Islam wal Istibdad Al-Siyasi. Islam dan juga kezaliman politik. Ya, Syekh Muhammad Ghazali ni tulis kitab macam-macam. Salah satu kitab dia kata, kitab bertajuk Islam dan juga kezaliman politik. Macam mana politik ini berlaku kezaliman dianggap zalim. Ya. Ni orang ni sebab dia profesor. Syekh Muhammad Ghazali ni seorang profesor di Universiti Al-Azhar. Dia buat kajian, kemudian buat penulisan. Ini kitab dia ni, kitab kita baca, kitab akhlak ni. Ni pun tebal dah. Ya, banyak yang ditulis. Salah satunya kitab tentang politik. Ya, ni orang yang hebat. Dia bukannya sekadar dia boleh bercakap tentang agama je. Politik pun dia boleh bercakap. Politik pun dia boleh beri pendapat dan dipakai oleh masyarakat dunia. Ya, kitab ni diterjemah dalam puluhan bahasa. Ya, untuk orang faham. Ya, itu. Dia kata apa? Kami huraikan tujuan-tujuan sosial dan politik yang hendak dicapai oleh Islam
berdasarkan prinsip amar makruf dan juga nahi munkar. Ya, ni dia kata dah sebut dah. Politik itu digunakan bukan sekadar untuk kita dapatkan kuasa. Politik ni bukan kita sertai pilihan raya nak dapat kuasa. Tak. Politik itu digunakan untuk kita boleh bawa amar makruf nahi munkar. Kita boleh bawa dalam negara perkara baik. Dalam masa yang sama kita halang benda-benda yang tak baik. Itu tujuan politik. Tapi kalau kita politik ni sekadar nak dapat kuasa, lepas tu benda baik kita abaikan, benda buruk kita remehkan, maka tak jadi. Ya, ini keadaan dia. Jadi itulah. Kita bukanlah nak cakap bab tu tapi ini antara poin dia, bagaimana dia menjadikan penulisan-penulisan dia untuk bawa amar makruf nahi munkar. Islam tak suka pada orang Muslim yang lemah menghadapi pembesar-pembesar yang berbuat maksiat dan mengagungkan mereka dengan menggunakan kata-kata yang memuliakan mereka. Ini berdasarkan hadis Nabi. Kalau pembesar kita, pemimpin kita ni buat benda buruk, kita hormatkan dia. Islam tak pandang baik pada kita. Ya? Ini kata tadi, kita tak boleh memuliakan manusia ni melampau. Sebab tu disebut tadi, anak Nabi SAW, Ibrahim, meninggal, orang kaitkan dengan fenomena alam, patutnya puji tu. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Ya? Nabi larang, jangan kamu nak kaitkan dengan kematian Ibrahim ni dengan gerhana yang berlaku. Sebab apa? Sebab Nabi pun, Islam ni, kita ni, kalaulah pemimpin kita yang kita lantik buat perkara tak baik, masih lagi kita kata bagus. Masih lagi kita kata tak apalah. Ataupun masih lagi kita kata ada lagi benda baik. Tak jadi. Sebab Nabi kata wa iza qala ar-rajulu lil munafiq ya sayyid. Bila seorang kata kepada orang yang buruk, munafik ni buruk, orang yang buruk, tuan dia kata, bos, ataupun kita sekarang ni panggilan kita macam-macam. Panggilan mulia, memuliakan orang tu. Faqad aghdaba rabbah, maka dia sedang menimbulkan kemurkaan Allah. Kita panggil pun dah tak boleh, apa lagi kita nak meraihkan dengan keraian yang besar. Jadi sebab itu nak sebut, kita bukan nak kata mana-mana, tak, di maknanya kalau kita ni nak mengagungkan seseorang tu, dia ada ada dia ada had dia. Jangan kita terlebih-lebih. Sebab apa? Sebab kita takut dengan kita menyanjung dengan sikap buruk dia, kita sanjung lagi, maka dia akan menjadi lebih buruk. Maka tak jadi. Orang yang melanggar perintah Allah, dia akan dihina Allah. Sehubung dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, innallaha yaf'alu ma yasha." Dan ingatlah, sesiapa yang dihinakan oleh Allah, maka dia tidak akan beroleh sesiapa pun yang dapat memuliakannya. Sesungguhnya Allah tetap melakukan apa yang dirancangkannya. Jadi maksudnya dikaitkan bahawa kalaulah kita buat sesuatu benda yang Allah pandang buruk, contoh tadi disebut faqad ghadaba rabbah, dia buat perkara tu sampai Allah datang murka, maknanya dia sekarang ni sedang sedang mendatangkan kemurkaan Allah. Bila datang muka Allah, maknanya Allah hina. Siapa yang Allah hina, Allah kata, tak ada siapa yang boleh tolong. Kita ni kalau dihina oleh Allah, tak ada siapa boleh tolong kita. Tak ada dah siapa. Mungkin dekat dunia ni kita rasa kita ramai. Kita ada penyokong, kita ada rakan-rakan, kita ada sesiapa lah. Tetapi maksud di sini, tidak akan beroleh sesiapa pun yang akan boleh memuliakannya, ialah bila sampai masa kita, sama ada di dunia juga mahupun di akhirat. Dan juga orang yang suka mengungkapkan rasa tak senang terhadap orang lain. Satu lagi, keadaan ialah orang yang sentiasa mencemuh orang, sentiasa kata buruk ke orang. Ni satu sifat. Pada dia je betul, pada dia je baik. Orang lain dipandang dengan perkataan yang buruk, dipandang yang buruk dan juga perkataan yang buruk. Dan juga dia akan cerita pula keburukan orang. Dedah itu, dedah ini satu hal. Jelas dia merupakan orang yang tidak mempunyai akhlak. Seperti mana
Eh? Seperti mana kata Nabi SAW, barang siapa yang memburuk-burukkan seorang Muslim untuk memperoleh makanan. Ini satu. Siapa yang dia buat kerja dia nak kutuk orang dengan harapan dia dapat income. Ada allowance dia, kerja dia buruk ke orang. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ya. Siapa yang burukkan seorang Muslim dengan tujuan nak dapat makanan ataupun dapat income tadi, Allah akan memberinya makanan dari neraka Jahannam. Barang siapa pula dia memburuk-burukkan orang Islam untuk memperoleh pakaian, dapat income nak beli pakaian hebat-hebat, Allah akan beri pakaian dari neraka Jahannam kepada dia. Dan barang siapa yang memperbaiki, siapa yang dia buat cerita puji orang. Ya. Ni kita sekarang ni ini yang kita hadapi sekarang ni. Ya. Barang siapa yang dia memperbaiki seorang muda, dia buat cerita-cerita baik tentang seseorang yang orang tu tak baik, ya, dengan tujuan mencari nama baik ataupun untuk riak, ya, Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam keadaan sebagai orang yang tidak ada muka, yang cari muka dia, dan juga dalam keadaan dia ni berjalan dalam keadaan riak. Maknanya dalam keadaan hina. Dalam keadaan dia dihina oleh Allah di akhirat. Itu dia. Ya, jadi perkara macam ni pun adalah perkara yang kita kena jaga-jaga. Ya, kita tak nak kita, keluarga kita, anak-anak kita, ya, ataupun dalam komuniti kita ni ada yang macam ni. Ya. Dia cuba buat sesuatu benda yang tidak baik dengan harapan untuk mendapat income dia. Ya. Jadi kalau dapat, memanglah dapat, dia akan dapat apa? Dapat bayaran, dapat apa, tetapi benda yang bayaran yang tidak diberkati oleh Allah dan juga Rasulnya. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat ni, ya, sebagai tak lama sebab maghrib dengan isyak ni pendek, ya. Kita pun tadi mula pukul 8:35 dah maghrib dan isyak 35 minit saja. Ini pun dah terlebih 5 minit, 40 minit, ya. Kalau lama kan tuan-tuan bosan, kan. Kalau Ustaz Azhar Haidrus duduk depan ni tak apalah, 2 jam pun tak apa kan. Takat saya ni 40 minit pun tunduk dah belakang ni kan. Jadi takat itulah, untuk kita bersamalah renungan, ya. Mungkin agak pedih sikit ataupun agak nampak macam tidak seronok didengar, tetapi itulah yang kita kena ingat, ya. Bukan ada mana-mana yang kita nak kenakan pada sesiapa, tidak, ya. Lebih kepada kita berfikir, ya, kita lihat supaya kita jaga, ya. Kita dapat berjaga-jaga daripada kesilapan, ya. Sebab kalau kita silap tadilah, kita takut nanti yang kita buat ni semua pending je, kan. Kita buat ni pending belaka ni, apa gunanya? Buat ibadah banyak tapi semuanya hold je oleh Allah, malaikat tak kira lagi, stop dulu, tangguh dulu, ya. Kalaulah sampai satu waktu dikira sebagai amal, tak apa. Kalau sampai kesudah tak dikira sebagai amal, alangkah ruginya, penat je kita buat. Wallahu alam. Mohon maaf salah silap pada malam ini. Mudah-mudahan ini dikira sebagai satu amal kebaikan untuk kita pada malam ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilma, wa sakharna ma'a Daud dan jibala yusahbihna, wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabba Sulaiman wa ya rabba Ibrahim wa ya rabba Musa wa Isa wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ahrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.